Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton-penonton di Facebook maupun di YouTube maupun di WhatsApp. Semoga anda berada dalam keadaan sehat sejahtera. Kita bersambung dengan Ramadan FAQ yang akan kita muatkan, masukkan dalam buklet kita nanti. Kita masih lagi sedang lakukan. Semoga ada manfaatnya, insya-Allah. Soalan yang ke-6, saya terus ke soalan yang ke-6. Saya secara tidak sengaja menelan cebisan makanan yang terselit di celah gigi saya semasa berpuasa. Apakah ia membatalkan puasa saya? Jadi dia sahur nasi lauk lemak cili api. Oh, wow. Sekali tu dah makan, dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah subuh, dia pun sampai suruh Allahu Akbar. Batal ke? Baru start ni subuh, macam mana? Sekiranya ia tidak sengaja, maka ia tidak membatalkan. Tidak sengaja gitulah, terus automatik kan. Tengah semayang kan. tak sengaja. Itu tak sengaja. Sengaja macam mana? Oh. Itu sengaja. Dah keluarkan, dah tengok, boleh fikir lagi. Sengaja makan. Jadi kita balik kepada anda lah. Anda tahu mana cara awak tu sengaja atau tak sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, kalau sengaja tak boleh. Oleh itu adalah digalakkan untuk seorang tu memberus gigi selepas sahur untuk mengelakkan perkara itu terjadi. Jadi lepas sahur berus gigi. Sebelum solat subuh berus gigi, ya, insya-Allah. Seterusnya, saya pernah mendengar bahawa mereka yang berpuasa tidak boleh membersihkan telinga ataupun hidung dengan alat pengorek telinga atau dengan jari kerana ia boleh membatalkan puasa. Betul ke tidak, Pak? Bagaimana? Membersihkan telinga ataupun hidung tidak membatalkan puasa seseorang. Anda dibenarkan untuk membersihkan telinga atau hidung ketika berpuasa selagi mana ia dilakukan dengan tertib dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan tu macam mana? Bila korek dia tengah syok, dia dah gini, mata dia dah gini. Syok. Hidung dah sampai dah mata sebelah dah keluar. Itu dah syok sangat tu berlebihan. Kalau sikit-sikit tak apa. Tapi ustaz, macam mana ni? Puasa tak boleh. Malam kan boleh. Sebelum subuh kan boleh. Lakukan itulah. Tapi kalau antara subuh dengan maghrib tu nak kena korek telinga, nak kena korek hidung tu, boleh buat tapi jangan berlebihan. Syaratnya tidak berlebihan. Namun demikian, sekiranya anda berwas-was atau kurang pasti, maka lebih baik untuk dilakukan selepas waktu berbuka sahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ui, ganas benar. Terus. Bolehkah saya menderma darah ketika berpuasa? Soalan yang baik. Menderma darah semasa berpuasa dibenarkan dan ia tidak membatalkan puasa. Boleh, tapi tak batalkan. Tapi syarat-syarat, ada beberapa syarat. Akan tetapi sekiranya dengan sebab menderma darah menjejas kemampuan seseorang itu berpuasa serta mendatangkan kemudaratan buat kesehatannya, maka ia tidak boleh diteruskan. Jadi biasanya orang biasa derma darah ni dia dah tahu. Jangan awak first timer awak nak derma darah waktu Ramadan, susah. Jadi biasanya orang yang derma darah dia tahu, aku lepas derma aku lemah ke apa ke, aku boleh teruskan berpuasa, dan okey. Tapi dia tahu kalau lepas dia derma darah dia memang flat habis, dia memang tak boleh berpuasa. Jadi jangan buat luar waktu berpuasa, ataupun malam, tak tahu kalau malam buka untuk donation of blood, wallahualam. Puasanya hanya menjadi batal sekiranya beliau pitam disebabkan menderma darah. Kalau dia derma darah kemudian dia pitam, batal puasanya. Seterusnya, ada orang yang menyatakan bahawa komor-komor dan menghembus air dari hidung, yakni berwudu, membatalkan puasa. Adakah ini benar, Pak Ustaz? Komor-komor dan menghembus air dari hidung ketika berwudu adalah sunnah. Komor-komor, kemudian keluarkan masukkan air dalam hidung, cuci hidung ketika berwudu adalah sunnah. Belum habis, tengok saya habis. Tetapi ketika sedang berpuasa, seseorang itu tidak digalakkan untuk melakukan secara berlebihan. Sikit-sikit tak apa, tapi jangan tertelan nanti, bahaya. Jangan berlebihan. Ceritanya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana perbuatan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan, akan tetapi masih ada sedikit air yang mengalir secara tidak sengaja ke dalam rongga tekaknya, maka puasanya tetap sah. Ceritanya kalau selagi tidak sengaja, okey. Kalau sengaja tak boleh.
Sebaliknya, sekiranya seorang itu berkumur-kumur secara berlebihan sehingga termasuk air ke dalam tekaknya, maka puasanya dianggap sebagai batal. Nombor 1, dia kumur-kumur. Tak berlebihan, okey, termasuk tak sengaja. Kalau berlebihan kemudian termasuk, maka itu yang membatalkan puasanya. Taib? Taib, okey. Alright, seterusnya, bolehkah saya merasa makanan yang saya masak ketika berpuasa? Boleh, kerana rasa ni bukan kat tekak, rasa ni dekat lidah. Taste. Mata melihat, telinga mendengar, lidah merasa, hidung menghidu, membau. Lidah lidah ni merasa. Jadi awak rasa sikit, kemudian komor-komor. Bukan yang itu yang buat batal. Kerana sengaja masukkan. Tapi kalau rasa dengan lidah, jadi sekarang ni training, sekarang tengah circuit breaker kan, orang semua banyak masak-masak, cooking challenge from home. Daripada sekarang ni try, test lidah dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, wallahu alam. Jadi lidah tak batal, tekak batal. Apakah mimpi basah di siang hari membatalkan puasa? Tak habis-habis dia ni mimpi. Okey, tadi yang minggu lepas ataupun itu hari, tajuk soalan dia bangun subuh dah dalam keadaan mimpi basah. Ini lepas subuh dia tidur, ataupun lepas zuhur dia tidur, dia bangun asar, nak pergi ambil bubur. Tapi sekarang tak ada bubur, jadi dia ambil asar, dia nak exercise. Dia bangun tu terus, mimpi basah ketika puasa. Batal ke tidak? Mimpi basah di siang hari tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa kalau tak sengaja. Kalau sengaja tu lain cerita. Sengaja tu kira batal puasa. Seorang yang berada dalam keadaan junub disebabkan ini harus melaksanakan mandi hadas sebelum solat. Ia tidak menjejas ibadah puasa. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT memaafkan bagiku daripada umatku segala perbuatan dari kesilapan dan kelupaan dan segala yang dipaksa ke atas diri mereka. Qala Rasulullah SAW. Saya telah dimasukkan ke dalam hospital lalu menggunakan drip di tangan saya. Apakah ia membatalkan puasa saya? Okey, macam mana? Para ulama berbeza pendapat berkaitan isu ini. Sekiranya seorang terdapat menerima rawatan di hospital lalu menggunakan drip, ini merupakan satu petanda bahawa beliau berada dalam keadaan sukar. Biasanya orang pakai drip ni, ada benda tu, air tu masuk drip, pasal dia memang dah lemah. That's why you need the drip to help you. So konsep tu fahamkan, lemah kena drip. So bila lemah tu memang tak boleh nak puasa. Tak boleh nak puasa. Beliau sepatutnya membatalkan puasanya dan meneruskan dengan rawatan tersebut. Beliau hanya perlu menggantikan puasanya pada hari lain. Hari lain maknanya luar Ramadan lah. Bukan nak ganti dalam Ramadan, tak pakai. Luar Ramadan. Akan tetapi menurut sebagian ulama, puasa tidak terbatal dengan menggunakan drip. Penggunaan drip merupakan cara memasukkan perubatan ke dalam tubuh, tetapi bukan melalui rongga terbuka, sama seperti injection. Maka ia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia dah drip pun, dia masih nak teruskan berpuasa, dia rasa dia mampu, jadi teruskan. Tidak membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya, saya tidak bangun sahur, Pak Ustaz. Bolehkah saya berpuasa? Jawapannya, walaupun sahur adalah suatu sunnah yang digalakkan, ia bukanlah syarat sah bagi ibadah puasa. Ini banyak orang, kenapa tak puasa? Saya tak bangun sahur lah. Sahur tu kurma dengan susu saja. You need the energy saja. Yang menahankan awak daripada subuh sampai maghrib, awak dan saya, subuh sampai maghrib adalah kekuatan kerohanian kita, keimanan kita. Boleh saja selepas zuhur, selepas asar kita pergi tempat yang gelap-gelap, kita makan. Tempat yang tak ada orang, kita makan. Tapi kita tidak makan kerana kita tahu Allah melihat. Kita tahu para malaikat mencatat. Jadi itu bab keimanan. Jadi yang menahankan kita daripada makan dan minum atau membatalkan puasa adalah keimanan kita, bukan kerana kelaparan kita. Jadi kalau tak bangun sahur, tak ada masalah, tetap teruskan berpuasa. Ada negeri yang susah, dia tanya kepada ulamanya, wahai ulama, salah tak saya tidak iftar, tidak buka? Kenapa? Kerana tak ada makanan nak iftar. Kita banyak sangat makanan sampai bazar tutup, sampai sekarang tengah fikir macam mana nak iftar, nak delivery yang mana. Itu dia kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jawapannya, tak sahur, tetap puasa berjalan. Seorang masih wajib berpuasa walaupun sekiranya beliau tidak bersahur. Meninggalkan puasa hanya disebabkan seorang tidak bersahur adalah haram, dan yang melakukannya adalah mempunyai dosa, akan mendapat dosa yang sangat besar.
Wallahu ta'ala alam. Dan terakhir, second last, saya terlupa untuk baca niat. Adakah ia membatalkan puasa saya? Niat merupakan suatu kata tekad di hati. Ia menjadi satu kewajipan untuk menanam niat sebelum subuh bagi melaksanakan ibadah puasa yang wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang tidak berniat sebelum subuh maka tiada puasa bagi buat dirinya. Apa maqala Rasulullah SAW. Jadi biasanya kita niat kalau dekat masjid dulu lepas solat Isyak, i'taqidu ala saum, nawaitu sauma ghadin an nada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz, sekarang kita tarawih kat rumah. Jadi kat rumah lah kita baca. Tapi katalah ustaz kita tak baca kita tak tarawih pun, niat pun tidak. Jadi macam mana? Jadi awal Ramadan tu biasanya diingatkan untuk niat untuk sepanjang hari, sepanjang bulan. Jadi kalau terlepas tak apa. Satu. Yang kedua adalah bila kita sahur tu, biasa sahur ni awak biasa bangun sahur tak? Tak. Biasa sahur ni untuk apa? Untuk puasa. Jadi bila awak bangun sahur tu automatik maknanya niat awak nak puasa. Sekiranya gitulah pasal awak tekad dekat dalam hati. Itu ceritanya. Tempat untuk berniat adalah di hati. Oleh itu bukan menjadi syarat untuk seorang melafazkan niatnya secara kuat. Sekiranya melintas di hati seseorang, beliau akan melaksanakan ibadah puasa pada keesokan harinya, maka dengan itu beliau telah berniat. Ada ulama yang berpendapat bahawa ia mencukupi dengan niat di awal Ramadan untuk merangkumi bulan puasa sepanjang Ramadan. Oleh itu digalakkan bagi setiap Muslim untuk berniat di awal bulan Ramadan. Niat ini bakal merangkumi ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan, termasuk juga pada hari yang mana beliau terlupa untuk berniat. Wallahu ta'ala alam. Saya tutup dengan akhirnya soalan. Bilakah kita harus menyatakan niat untuk berpuasa? Dah dikatakan tadi, niat boleh dinyatakan di antara maghrib hingga sebelum masuk waktu subuh. Panjang tu. Lepas awak buka tu awak niat ramai-ramai, pun boleh. Lepas tarawih awak niat pun boleh. Time awak nak sahur awak niat pun boleh. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi pada tazkirah ringkas yang lain. Saya Ustaz Muhammad Nazri menemani anda di ruangan Facebook dan juga YouTube dan WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.